لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآله الكرام. شؤون الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعرفت رسول الله سره وحجبت عنه شموس المعارف بسهوب الآثار dan didindinglah daripadanya segala matahari ma'rifat itu dengan segala awan asar yang wahmiyah lagi adamiyah. Maka itu orang yang hairan di dalam segala zulmat yang berdiri kepada segala kainat, yang jahil ia pada mukawwin, dan demikian itu kesudah-sudahan rugi dan kepala kejahatan dan tughyan. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif, wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhubil asari, dan didindinglah daripadanya segala matahari makrifat dengan apa? Dengan segala awan asar yang wahmiyah lagi adamiyah. Mana didinding daripada hati itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya makrifat, daripada matahari ma'rifah. Mana pengenalan kepada Allah SWT yang merupakan tajuk besar sekali dalam kehidupan manusia ni. Sebab itulah kita diutus ke dunia. Uhibbu an u'rafa fa khalaqal khalq. Aku suka bahawa aku dikenal, kata Allah Ta'ala. Fa khalaqal khalqa, maka aku jadikan makhluk supaya mengenali akan aku. Sebab itu dalam ayat Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maksud ibadat situ ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah liya'rifuni, supaya pertama sekali mereka makrifat akan aku, supaya dikenal akan Allah Ta'ala. Siapa yang sepanjang hidupnya dia berjaya mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar, maka berjayalah dalam kehidupan dia. Kalau dia gagal mengenali Allah Ta'ala, maka gagal dan rugilah kehidupan dia. Terutama siapa yang paling rugi, kafirun, orang kafir. Langsung dia tak kenal Tuhan, ya? Dia buta, tak kenal Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian lapisan pengenalan pula dia ada bagi banyak lah. Ada peringkat ilmu yakin, ada ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Pengenalan tu peringkat-peringkat. Lagi dekat pengenalan dia, lagi hebat dan tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya, tuan kenal pegawai tu? Kenal. Kenal macam mana? Dia orang kampung saya. Tanya seorang lagi, awak kenal tuan ni? Kenal. Dia jiran saya. Mana dekat sikit. Ya. Kalau kenal, itu bapak saya. Oh, bapak dia lagi kenal dalam rumah. Tanya seorang lagi, kenal dia ni? Kenal. Saya ni, saya isteri dia. Oh, lagi dekat. Mana pengenalan tu makin berbeza. Ada yang dekat, ada yang lagi dekat, dan seterusnya. Dia nak tanya kenal dia? Tak kenal dia. Oh, tak kenal dia. Habis. Jadi sini sebab terdinding. Dia nak ceritakan sini wahujibat anhu. Dinding daripada Allah tadi segala matahari makrifat. Di sini dia serupakan makrifat, dia serupakan dengan matahari. Sebagaimana matahari bila terbit saja, maka teranglah muka bumi. Dapatlah kita mengenali benda manfaat, benda mudarat dan sebagainya. Tapi kalau matahari tak terbit, dia gelap dan satu benda tak kenal. Itulah kita kalau bawa kenderaan, tiba-tiba lampu kita padam dan risiko tinggi lah.
Langgar lubang, langgar tiang letrik, terkejun masuk parit, macam-macam dia berlaku. Nah, sebab apa? Tidak ada cahaya. Kita ni penting kepada cahaya. Ya, rumah kita pun kalau merekod habis tak ada cahaya tu, elektrik tak ada habis. Walak. Jadi dia nakkan terang. Bila terang mudah dia memandang. Itulah hati manusia. Bila disinari dengan terangnya makrifat yang disumpulkan dengan matahari, maka teranglah perjalanan hidup kita ni. Kemudian ada di sana benda yang menutup. Ditutup dengan apa tu? Dengan segala awan asar. Mana asar makhluk semua ni dipanggil asar. Maka diserupakan makhluk sebagai asar, ini sebagai awan. Apa yang menutup awan? Yang menutup matahari, awan. Bila awan gelap ni kan matahari tak tutup, tak nampak cahaya matahari, gelap. Begitulah. Bila hati manusia tadi ditutup, dengan berhadap dia, berpegang dia, tidak kenal dia kepada Tuhan dia kenal makhluk saja, asar saja. Yang wahmiyah, makna kedudukan asar ni sebenarnya hakikat ialah waham saja. Apa makna waham? Benda yang tidak ada hakikat. Itu dipanggil wahmun. Ya. Perasaan manusia merasakan makhluk ni boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat, itu dia panggil kesilapan besar. Itu waham. Sebenarnya memberi manfaat ialah dia. Sebab itu nama Allah Ta'ala An-Nafi'. Al-Mudhar pun nama dia yang memberi mudarat. Sebab itu manusia kalau boleh hakikat menentukan ya manfaat untuk dia, dan dia boleh tangkis mudarat daripada diri dia pada hakikat, dan saya tidak ada seorang pun yang ada masalah dalam hidup. Siapa nak masalah? Seorang tak nak. Sakit siapa nak? Seorang tak nak. Susah siapa nak? Seorang tak nak. Tapi kenapa berlaku? Ya. Siapa yang tak nak maknanya kesenangan dalam hidup, selesa, tapi kenapa ada dapat, ada yang tak dapat. Maknanya kan ada di sana kuasa besar yang menentukan pada hakikat ni. Ya. Yang tak nampak tu menentu yang nampak. Itu pelik sebenarnya. Taraf ya, benda yang nampak dengan benda yang tidak nampak. Siapa lebih kuat? Yang tak nampak lebih kuat. Ya. Kalau kita, jasad kita nampak, tapi yang kontrol jasad kita benda tak nampak. Apa dia? Roh. Kalau roh keluar dia habis dia. Terbaring kat situ kan. Begitu juga depan mata kita ni, apa dia nampak? Ya, lentul, kipas, dia berpusing nampak. Siapa yang kontrol? Current tak nampak anda. Ya, benda yang tak nampak kontrol dia. Itulah sebaliknya, yang paling besar yang nampak makhluk semua ni, yang mengontrol dia ialah Al-Khaliq, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Tuhan tak benar kata dunia, akhirat seboleh. Tapi lihat cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Itu taraf dia. Allah Ta'ala cara dia yang maha besar, maha agung. Adapun makhluk dengan cara kita. Jadi sini diceritakan hijab apabila hati manusia, hati dia terikat, dia tertambat dengan makhluk yang wahmiyah, yang adamiyah. Apa makna adamiyah? Yang pada hakikat mansubun ilal adam, dibangsakan pada hakikatnya tiada. Bila diadukan, dibandingkan, diadukan kewujudan Allah Ta'ala dengan kewujudan sekalian makhluk, maka hilang. Kewujudan makhluk akan hilang. Ya. Gunung Ledang tu kita nampak tinggi kan, tapi kalau letak dekat kaki gunung Everest, hilang dia. Ya, tak nampak. Dimakan oleh ketinggian yang lebih besar. Begitu jugalah kudrah kita ada, tapi bila diadu dengan kudratullah, hilang. Iradat kita ada, ilmu kita ada, bila diadu dengan tanah habis. Sifat kita diadu dengan sifat Allah, tenggelam. Ya. Atau sebab bila mereka ini dibukakan memandang batin hati dia kepada hadrat Allah, dia akan lenyap. Tapi kalau masih nampak yang lain lagi, Tuhan dia payah nak ingat, itu menandakan dia tertutup lagi. Dia menandakan dia belum nampak betul. Sebab tu dalam Abi Madian At-Tilimsan ni kitab dia kata apa? Selagi bintang berkelip menandakan matahari belum terbit. Ya. Selagi bintang berkelip, bermakna matahari belum terbit.
Kalau matahari terbit saja, bintang bila. Ya, itu maksudnya. Jauh kiasan itu. Mana bila matahari makrifat terbit dalam batin hati seseorang, ketika itu hilang pandangan pada makhluk, dia tak nampak makhluk. Ya. Dia bergaul dengan makhluk, zahir buat kerja biasa, tapi hati tak. Hati dia dengan yang maha kuasa. Itulah yang ada, yang dipuji Sayyidina Abu Bakar di antaranya. Ya. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni tinggi kan. Tapi bukan sekadar ibadat doa banyak, tapi maqarra fi batnih, barang yang tersimpan dalam batin itu. Apa dia? Itulah makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa taala yang cukup tinggi. Dan maka itu orang yang hairan di dalam segala zulmah. Orang yang hairan mana orang yang tercengang. Kehairanan di dalam segala kegelapan, yang zulmah mana kegelapan, yang berdiri pada segala kainat. Yang berdiri pada segala kainat, segala makhluk. Apa dia nampak? Kudrat makhluk, ilmu makhluk, kuasa makhluk, ya, kaya makhluk, hebat makhluk, yang semua tu bayangan sebenarnya. Hakikat ni semua milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pandang, dia bayang, dia tak nampak yang membayangi. Tapi kalau dia terpandang Tuhan, bayang dia tak pandang. Ya. Kita rumah kampung pakai apa, tingkap nakor kan. Kita nampak bayang seorang siapa, bayang ketinggal. Ibu dekat muka pintu buka tengok orang, nampak. Muka ni dolar kan, misalnya. Dia nampak Tuhan, bayang kita pandang, tak pandang. Dia nampak Tuhan ni. Ya. Faham? Jadi maknanya selagi dia belum tajalli dengan Ta'ala, dan dia terikat pandangan rohani dia dengan makhluk. Bila Tuhan bukakan saja, pum, hilang. Ya, tak ada lagi kebesaran makhluk dalam batin hati dia. Sebab kita bincang ni semua batin. Apa batin? Enjin dalam. Ya. Luaran biasa. Dan sebab para orang yang arifin yang sampai ke hadrat Allah Ta'ala ni, kedudukan zahir dia cukup macam kita je lah. Kita makan, dia makan. Kita kerja, dia kerja. Kita berumah tangga, dia berumah tangga. Sama dari segi zahir. Tapi yang membezakan dia sebenarnya apa? Dalam. Di dalam tu lah rahsia sebenarnya kenikmatan di situ. Ya. Dan juga kesengsaraan juga di situ. Selagi tak terbuka, dia sengsara. Ya. Berpusing. Bila terbuka di dalam tu, baru dia rasa nikmat sebenarnya. Ketika itu tak ada apa masalah bagi dia. Apa keadaan kat dia boleh tenang. Ya. Yang berdiri ia pada segala kainat. Apa makna kainat? Makhluk ni lah. Makhluk semua dipanggil kainat, jaizat, makhlukat. Itu nama-nama dia, sama je. Mana selain daripada Allah Ta'ala dipanggil makhluk, kainat. Yang jahil pada mukawin. Apa mukawin? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu dinamakan mukawin, mana orang yang mengurus segala-galanya. Tuhan Allahu yudabbirus samawati wal ardh. Tuhan mentadbir langit, bumi dan segala makhluk dalam kuasa genggaman kebesaran dia. Maka Allah Ta'ala suruh pandang dia. Ya. Kita kalau bos panggil kita punya kuli, pandang sini, dia tak pandang macam mana. Sini pandanglah, dia pandang tempat lain. Nama kena sopak dia. Cikgu mengajar sekolah, dia suruh nak murid pandang. Pandang sini, ni benda penting nak urai. Tak udah main kat belakang. Nama dia baling kapur. Lepas tu duster terbang. Lepas tu kayu panjang terbang. Itulah tak suruh pandang. Banyak. Mana dari Quran dia antara suruh panjang. Ulin zuru maza fis samawati wal ardh. Sila pandang apa yang ada di dalam langit dan bumi. Apa maksud dia? Maza. Ulin zuru maza. Tuhan tak kata ulin zuru ila samawat. Kalau pandang kepada samawat, langit dan bumi, itu tak payah sebut. Semua orang pandang. Semua manusia pandang, haiwan pun pandang. Tapi maza, apa yang ada dalam itu dia. Di dalam pemandangan itu ada makna yang besar. Itulah kebesaran, keagungan, kehebatan Tuhan yang terselah pada setiap kejadian makhluk. Ya, kalau dia tak dapat pandang, maka rugi dia. Ya, tak dapat pandang, dia rugi. Sebab itu diusahakan membersihkan cermin dalaman kita, supaya hati dia sentiasa dapat memandang Allah Ta'ala. Boleh gunakan zikir tembak je. Allah, 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 Allah. Kita asak dia kan. Asak lama-lama dia dekat lah.
Lama-lama dia lekat, sikit-sikit dia lekat. Itulah cermin kita lap sikit-sikit, lama-lama dia bersih, dia cantik. Bila cantik, dia mudah memandang. Itu faedah zikir tadi, kita tembak supaya kita mudah memandang kebesaran dia. Ya, mudah memandang kebesaran dia, insya-Allah dia akan beri kita berbagai-bagai pembukaan. Dan demikian itu dipanggil kesudah-sudahan rugi. Apabila ia jahil akan Tuhannya, tidak mengenali akan Tuhannya, tidak tahu daripada mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia nak pergi depan ni, langsung tak ada dalam pemikiran dan minda. Itu dah masuk dalam golongan khasirin, orang yang rugi. Dia mula start dia rasa rugi menyesal bila malakul maut sampai. Peringkat awal malakul maut pindah alam barzah, dia kan sampai je. Itu bagi orang-orang kafir, orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, yang melawan dan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi ya Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib, kalau berilah tempoh sebentar lagi Allah akan nak buat amal soleh dah. Dan ayat lain kata la ruddu la adu ila manihu an. Ni muka ni kalau aku balikkan ke dunia, dia ulang balik perangai dia, tuan kata. Sebab apa tu? Dia ditimbus oleh apa? Ghaflah. Apa ghaflah? Kelalaian. Itu bahaya. Bagi dia berperang tak boleh lalai kan. Musim perang, bom jatuh depan bom, dia boleh tidur. Lama bom jatuh tak perut dia. Itulah kita sedang perang. Dan perang kita ni lebih dahsyat daripada perang dunia kan. Perang dunia dia ada titik akhir, ada perdamaian, ada gencatan senjata dan sebagainya. Ada peperangan dengan nafsu dia tak habis. Habis-habis qalu inna lillah. Perang nafsu dengan syaitan dia tak habis. Yang malam pagi petang diunda dikitakan. Ya. Sama ada dijatuhkan peringkat awal ataupun orang ibadat dia masuk jauh ibadat. Memang cukup jahat ni. Jadi kita kena sentiasa apa? Jangan lalai dalam berperang. Lalai je kan habis kerja kita. Dan kepada segala tughyan, ya, segala kesesatan berpunca dari situlah. Kelalaian manusia tadi, maka dia akan jadi mangsa kepada musuh besar kita, syaitan wan nafsu. Dan kata Syekh Tusi radhiyallahu an, setengah daripada min kibaril auliya, setengah daripada wali besar. Bermula katanya segala muraqabah, orang yang ahli syuhud. Muraqabah ni mengintai batin hati kita ke hadrat Allah Ta'ala. Sentiasa fokus, benda ni orang tak nampak. Duduk sekali kita pun tak nampak apa, kita sama dia sama luar. Dia jalan dalam ni kan. Kadang para awliya ni kita duduk dengan dia belaga lutut, kita tak kenal kalau kita bukan wali. Sebab tak ada tanda. Kalau kerja kilang dia ada baju dia. Pegawai polis ada baju dia, uniform dia. Soldier ada uniform. Orang boleh kenal. Awliya dia tak ada uniform. Uniform dia dalam. Apa uniform dia? Hudurul qalbi ma'allah. Hati dia sentiasa hadir dengan Tuhan. Di mana saja dia duduk di pejabat, ya, duduk di laut, di darat, dia buat kerja, zahir dia kerja, tapi dalam dia lain. Atau payah nak kenal para awliya. Dia buat kerja yang kita, ya. Sebab Tuan Guru Haji Umar Zuhri dia kata, kau jangan sangka dekat jabat-jabat tu tak ada wali gitu. Ada. Ya. Ingat jabatan, wah ni orang di dunia rupa dia wali. Sebab apa yang beza ke dalam? Bila hati dia fokus syuhud ke Tuhan, tu pakaian awliya dia dah pakai. Dia sentiasa murakabah ke Tuhan, tu pakaian awliya dia dah sarung kat dia. Dia nak mantap saja. Ya. Macam dalam sanad kita nak Syabandiyah. Sama ada Al-Dahlawi, Syekh Dahlawi, wali besar. Satu hari seorang nak bai'ah dia. Orang dah dengar dia kemasyhuran kutub, dia wali kutub wali besar. Dia seorang tu datang dengan pakaian macam zuhud. Dia bawa bungkus kecil je, ikat kayu depan kan, pikul. Dia cari mana rumah Syekh Dahlawi. Orang tunjukkan rumah dia terperanjat, macam istana rumah ni. Dalam hati dia kata, ni wali apa ni, macam ahli dunia kan. Dia pun masuk pula rumah kami besar kan. Lama-lama masuk dalam, kata mana Syekh ada dalam bilik. Dia nak jumpa tu, dia punya bungkusan kecil kan, yang kayu gantung tu, dia pun sorok ke balik dinding tu, takut orang ambil tu. Lepas tu dia jumpa Syekh. Dia jumpa Syekh, dia terperanjat. Syekh kata apa? Dia pun dah nampak batin nanti kan, kau kata aku ni hubun dunia je.
Kau punya barang sejemput, kau sorok balik dinding ni. Wah, menggigil ni. Kau punya barang sejemput, kau sorok, kami takut kau orang ambil. Kata. Aku dia terperanjat, terbuka. Wali-wali macam nak pesen tu. 1001 macam. Ada yang orang tak kenal, ada yang macam ni, gaya masing-masing. Tapi dia sama dalam satu. Apa sama dia? Hati dia sentiasa hadir dengan Tuhan. Di mana saja itu sama. Sama ada dia nampak terang gaya ulama, atau nampak dia gaya orang kampung, atau nampak dia gaya orang kaya. Ya, gaya luar tu beza. Tapi yang sama dalam. Dalam dia sama. Sentiasa hati dia hudur dengan Allah Ta'ala. Ya, itu ketinggian para awliya. Sebab dia suruh kita apa? Tembak banyak. Tarik macam belakang parang tu kata kalau dia asah dia tak tajam dan asah tebal macam ni pun hijab insya-Allah kita tembak Allah lama-lama dia tajam insya-Allah. Dan kata Syekh Tusi radhiyallahu an bermula bataan segala ya muraqabah orang yang ahli syuhud di dalam wujud ini, dalam wujudan halam ini, bahawasanya setengah daripada mereka orang yang memandang ia kepada nuril haq. Dia memandang kepada Allah Ta'ala, ya, yang dipanggil nama Tuhan pun An-Nur, itu setengah daripada nama Tuhan. Nuril haq, cahaya kebenaran Allah Ta'ala, cahaya makrifat dahulu. Ya, sebelum daripada jatuh pandangan lahir, hati dia dah kontak dengan Allah Ta'ala. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil mu'asir atas asar. Yang mengambil dalil pada mu'asir. Apa mu'asir? Allah Ta'ala. Asar, makhluk. Ya, mu'asir mana orang yang memberi kesan. Adapun asar, kesan. Kita ni semua kesan. Apa? Kesan, takluk, kudrat dan irah dari Allah Ta'ala. Semua makhluk adalah kesan daripada kejadian. Itu panggil asar. Kalau kita berjalan di dalam hutan, asar dia apa? Tapak harimau. Itu asar. Harimau itu dipanggil mu'asir. Dia yang memberi kesan tapak. Jadi bila kita pandang pada tapak, kita tahulah gimana tu dia. Ya. Satu orang ustaz tu kan dia duduk hutan Pahang tu, dia duduk Melaka kan. Dia pakar dalam hutan. Ya. Suara kijang jauh tu dia dengar. Kais ayam tu dia tahu ni kais 1 hari 2 hari dia boleh cam. Kais bau mana dia pakar tu dalam ceruk belok kehutanan. Satu hari sahabat tu tengok ikut dia pergi tangkap ayam hutan malam kat kelapa sawit sawit. Kawan ikut dia. Tengah-tengah ikut dia kata dia, siap. Asal dengar apa dia tu? Dia pun suruh. Tengok ular kami besar. Kawan tu tobat dia ikut lagi dah. Ular jalan tu dia dengar tuan. Mana apa dah? Pakarnya dia. Dalam selok belok ke hutanan tu dia pakar. Dia biasa. Dia suruh kilat kawan tuan. Mana dia kenal mu'asir. Ya. Dia tengok tapak gimau dia dah tahu dah. Kalau orang tak kenal dia nampak tapak gimau saja dia jalan. Nonong ni. Kalau dia tak kenal gimau pun tak pernah dengar. Nama gimau dia tak tahu. Itulah segala orang yang awam yang menilai amalnya. Orang awam yang mana dia mengenali Allah Ta'ala dulu, dia dikenal alam makhluk. Kaji nampak makhluk baru dia naik pengenalan ke Tuhan. Ya, ini orang awam yang menilik pada amal. Dia nampak dia lagi, dia belum matikan pandangan amal dia kepada fa'lullah, pada af'al Tuhan. Dan sengaja daripada mereka orang yang memandang ia akan dia di dalamnya. Ketika dia jatuh dia pandangan lahir dia kepada segala makhluk, hati dia terus menghadap Allah. Dan mereka itu orang yang memandang ia kepada dia berdiri sifat af'al Allah Ta'ala padanya. Ya, dalam semua gerak-geri ini sebagai cermin untuk memandang af'al, mana perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sengaja daripada mereka orang yang memandang ia akan dia kepadanya selepas dia balik kepada Tuhan. Dan mereka itu memandang sentiasa tajalli Allah Ta'ala, haqi Ta'ala. Maka tiadalah memandang ia kepada segala asar. Ini apa? Orang yang sudah pandangan dia penuh kedahsyatan kebesaran Tuhan, sudah menguasai dalam pandangan jiwa dia. Sebab apa? Dia ada sifat-sifat yang telah memancar dalam diri. Hub, kasih yang cukup kuat, mahabbah yang cukup kuat, ataupun khauf, gerun yang cukup kuat. Ketiga itu dia tak nampak lagi dah. Ya. Saya buat misal apa itu? Sudah sebut tadi apa? Pokok nibung. Duri nibung, kalau itu cocok sakit kan? Tapi satu keadaan berlaku dekat dia, dia boleh panjat pun nibung. Bila
Bila dia pergi dalam hutan, pokok ni pun sebatang depan dia, dia tersempak dengan rimau besar macam nibung ke nibung dia kata sap apa kata dia banyak kan. Dia tak berasa lah. Sakit nibung tu bisa tu hilang dengan sebab apa? Tarikan takut daripada harimau. Kelompok takut dia naik atas. Bila harimau dah lagi dia turun, baru dia berasa. Aduh, bawah tu badan bisa kan. Tu itulah. Itu tarikan harimau. Ini tarikan hati kepada hadrat Allah dan padam dunia. Padam. Di situ dia pun rasa dia maha dahsyat. Hati yang didapati oleh golongan arifin billah. Dia usaha bersungguh-sungguh membersihkan dalam ni, Tuhan hadiahkan dia futuhat, pembukaan nur makrifat pun terbuka. Allah maja'alna. Dan terkala adalah hati itu baginya dua wajah. Satu wajah berhadap dia kepada Tuhannya, dan satu wajah lagi berhadap kepada dirinya. Maka adalah hijab orang yang talib, yang menuntut daripada nazarnya kepada dirinya. Jadi kita punya pandangan terjadi terganggu bila kita menghadap kepada kita, tak menghadap kepada dia. Dan berdirinya tadi serta segala adab tabiat. Maka hijab itu disandarkan kepada mahjub, yang dinding yang dihijab. Kita sakit tuan-tuan, kita boleh tengok beza ni. Ya. Kalau ahlillah, dia mengikut Rasulullah SAW, apa masalah dia pulang ke atas dulu. Sebab tu kalau tengok dalam bab wudu ada tadi, dalam syarat sahih Muslim, satu ketika di bahagian tu ada cerita, apabila satu hari ketika tu Rasulullah tanya, bekalan makan tak ada di rumah, Rasulullah ambil semayang 2 kali. Kemudian baru turun cari. Itu maknanya. Kalau sakit, maknanya semayang 2 kali. Semayang hajat, minta, kemudian pergi usaha. Itu maknanya. Itu beza dia dengan orang yang mahjub. Orang terhijab, dia sakit dia nampak apa? Doktor. Ya, dia nampak doktor. Kemudian dia cari. Dah pusing doktor, tak boleh. Pusing sampai luar negara. Dah habis jam dah, semua pakar tak boleh buat, baru minta semayang hajat, baca Yasin. Kita pun semayang baca Yasin, tu dia jalan ni. Ya, dia beri adab dengan Tuhan. Dia letak Tuhan di belakang. Ya, dia tinggal letak di depan. Apa saja adat semayang Melayu. Lepas tu pergilah usaha dan ikhtiar. Itu cara adab dia berbeza. Sebab apa tu jadi begitu? Punca dia terdinding. Bila terdinding memandang kebesaran hadrat Allah Ta'ala, atau jadi hati dia tak dapat tangkap dengan kuat. Kalau hijab tu dibuka, dia terang. Ya, itu penting kita asah dia ditajam dalam memandang hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadid basaran iman, tajamkan iman kita asah dengan zikrullah banyak, insyaallah. Dia mudah memandang ya ke hadrat dia, mudah hudur hati dia dengan Allah. Kemudian wa mimma yadulluka ala wujudi kahri subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Dan setengah daripada menunjukkan akan dikau atas wujud sifat kahrinya, ya, sifat kekerasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Tuhan tajalli kat kita sikit kan. Wabil dan itu dunia pun kau. Sikit dia bunyi. Dia tak apa, dia tak terbangkan apa gunung ganang lagi. Dia tak jatuhkan kepengan langit lagi. Dia tak gulung lagi kan. Kalau kata iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, ya. Iza zulzilatil ardu, bila Tuhan gegar muka bumi dia esok. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan bumi akan muatan luarannya. Mana apa yang bawah naik kata bergulung. Tu bila ya, ini dia hantar sikit je. Tsunami pun digegau sikit je apa. Dasar laut tu air tolak ke darat, tak disambut. Oh, kira mayatnya ini 20,000, besok 30. Ya, sikit je dia gegar. Yang ni pula dia gegar kita dengan benda tak nampak. Covid kena musim-musim satu dunia tersandar. Hilang taiko dia. Sebenarnya apa tu? Bagi arifin billah, macam bala sampai ni kan, dia pandang apa tu? Kahrillah. Nama Tuhan Al-Qahhar, yang maha keras. Dia kata bam. Dia kata berlaku, tak campur boleh. Dia stopkan balik, dia juga nama dia Ad-Dafi, yang menolak. Ya, yang menolak semua hakikat dia. Dia tolak dia, yang beri pun dia. Sebab dia mentajalikan kebesaran. Sebab tu dalam kita beradab mengambil, bila diberi,
Dan memandang bila ditarik, dia ada adabnya. Ya, mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'a ashhadaka qahra bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata ata, bila Tuhan beri kita nikmat, berbagai-bagai jenis nikmat yang tak boleh nak kira. Sebenarnya apa itu? Ashhadaka birra, dia suruh kita pandang akan ihsan, kasih sayang, kemurahan dia. Maksudnya apa? Dalam kita mengambil, makan, minum, segala nikmat yang tak tinggal ni, mesti kita pandang. Dia suruh kita memandang sifat pemurah dia. Ya. Kalau tak sepandang sifat pemurah dia, memang dia takkan kata terima kasih. Syukur tu tak ada. Bila syukur tu tak ada dalam lima nikmat, maka terengganglah hamba tu dari Tuhan. Hati dia genggam. Ya, lagi genggam, lagi karen tak ada. Macam magnet lah, makin jauh tak ada karen, habis. Dan hati bila tidak ada karen dengan Allah Ta'ala, ini bahaya sangat besar. Memberi kemudahan bagi nafsu dan syaitan menombang dia. Ya, ini mesti ada sentiasa karen dengan Tuhan. Kalau tak ada karen, dia putus, dia habis. Itu suruh. Begitu juga orang mata mana, bila mana dia sekat. Ya. Orang dapat, kita tak dapat. Orang sihat, kita sakit. Orang lihat, kita ada masalah. Apa sebenarnya tu? Ya, ashhadaka qahra. Dia nak tayangkan nama dia Al-Qahar. Bang sekali je kena. Ya, itu maksud. Jadi dalam dua-dua keadaan muta'arifun ilaih, sebenarnya dia nak mengenalikan kita kepada dia. Dia mentajadikan asma dia. Ya, itu yang kita baca. Sebab tu satu hari kita baca lah perempuan sekali. Asma'ul Husna 99 tu baca. Ya. Dan kita baca, mana kita tahu satu-satu nama yang Tuhan terjemahkan 99 nama dia. Ya. Dan setiap saat dia terjemah. Kita pandang semua ni, Tuhan terjemahkan nama dia dalam semua kejadian. Ya. Kita dapat dia terjemah nama dia Al-Mu'ti, nama dia pemberi. Dapat banyak pula, itu dia terjemah nama dia Al-Basit, yang menghampar pula. Ya. Kita tengok orang kafir pula, nampak nama Tuhan Al-Muzil, dia menggelincirkan orang. Kita nampak orang beriman pula, kita nampak nama dia Al-Hadi, yang memberi hidayah. Semua dia kan. Ya. Dia tajalli kepada dia. Dia suruh kita tengok. Allah. Dan setengah daripada yang menunjukkan akan dikau atas wujud sifat kahri, sifat kekerasan dia subhanahu wa ta'ala bagi segala hambanya, bahawa didinding akan dikau daripadanya dengan tiada yang wujud sertanya pada hakikat. Kita terdinding tak dapat melihat Allah Ta'ala atau terdinding dengan Tuhan siapa? Boleh sekat makhluk, walau tak boleh. Atau sengaja berkebesaran. Ya, tak ada benda hail. Iaitulah wujudul akwan yang bersifat dengan adamiah. Sedangkan wujud akwan ni pada hakikat dia apa? Ketiadaan. Ya, pada hakikat dia ketiadaan, cuma bayangan saja. Dan sebenarnya telah diketahui bahawasanya Allah Ta'ala itu yang menjadikan tiap-tiap suatu, maka sekalian itu daripadanya, semua adalah minallah. Kemudian balik ke mana? Ilallah, kepada Allah. Sebab itu berkena musibah kita ucap apa? Istirja' inna lillah. Apa makna dia? Sesungguhnya kita ni milik Allah. Wa inna, dan kita semua ni ilaihi raji'un, akan balik kepada dia. Ya, semua. Apa musibah dia? Musibah orang Melayu dia faham mati ya. Anak saya accident nak innalillah. Tak mati lagi ke? Bukan tu mati, musibah. Iza asabat musibah. Bila kena kamu musibah, qalu, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, api padam. Ya, baju memang kau pinggan pecah, semua ucap inna lillahi. Semua tu hak dia. Kembali balik kepada dia. Maka wujud tiap-tiap satu itu dengan dia. Semua wujud satu dengan dia, dengan Allah Ta'ala, dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan baginya, kembali balik bagi dia. Tiada sertanya, dalam mentadbir tak ada satu pun yang serta. Walam yakun lahu kufuwan, tak ada satu pun standing dengan Tuhan, kongsi-kongsi tak ada. Sebab tu Tuhan buat satu benda, dia tak ada mesyuarat. Ya, yang biasa mesyuarat ni kita makhluk dan disuruh kita mesyuarat. Sebab apa? Sebab kita ni lemah. Kena ambil pandangan orang ni, pandangan orang ni, pandangan orang tu, kan? Allah Ta'ala tak ada. Apa dia kata tu je. Dia tidak diarah, bahkan dia yang mengarah. Kalau nak perlu mesyuarat tu bukan Tuhan, itu manusia ni. Itu hebatnya kebesaran Allah Ta'ala.
Dan baginya tiada sertanya kerana bahawasanya sekalian itu adamun, ketiadaan pada hakikat. Dan hamba itu didinding dengan dia daripadanya. Jadi apa? Benda yang hakikat dia tadi. Itu maknanya apa? Setengah dia menunjukkan kahrillah. Ya, kekerasan kata Allah. Dihijab, terhijab Allah. Kalau dibuka pun nama dia Al-Fattah. Dibuka, terbuka. Kalau dia nak terbuka, dia punya tebalnya kekufuran, dia terbuka. Tukang sihir Fir'aun. Bukan jalan-jalan tu. Fir'aun pula pilih bukan yang tepi jalan. Taiko-taiko. Dahsyat diman pula dengan apa? Dengan Fir'aun. Kalau kau boleh kalahkan Musa ni, apa jawatan pun tak. Apa pangkat pun tak. Sekali Tuhan sentak, dia tengok mukjizat Nabi Musa habis. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Fir'aun pun terbanyak. Kau beriman, kau belah azan tu, aku tak izin, tak bagi apa, tak bagi permit lagi. Kau dah beriman gitu. Aku dah ukat ti'an, aku cencang kau, aku bunuh. Cencang dah dia gitu. Pagi dia pergi mana? Petang tu syahid dan habis. Dan cerita dia disenarai ke dalam Al-Quran. Dibaca sampai akhir zaman kehebatan dia. Sebab apa tu? Sentapan dari Allah. Tuan tahu nanti sebab kita minta, ya. Wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Minta Tuhan sentak. Ya. Kita supaya pergi ke arah dia. Kerana arah kita ni dalam lemah kita. Kita buat ibadat sekadar tu je nak. Hakikat yang membuka dia. Kalau dia minta ditarik. Dan satu lagi, dan telah muafakat kata segala orang yang arif, orang yang benar-benar mengenali Tuhan, arif. Kalau banyak dia panggil arifin. Dan orang yang muhakkik bahawasanya barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Semua makhluk dipanggil adamun mahdud, ketiadaan semata-mata. Mana apa? Ada, super tak ada. Itu maksud ini. Ya. Ada, super tak ada. Macam bayang, tergambar dalam rumah dia, gambar atau patung besar tapi tak ada apa pun. Orang tak takut, tak ada apa. Nampak tapi tak ada hakikat. Macam bayang juga orang tak kira. Walaupun nampak bayang 2-3 orang tak kira. Kau datang berapa? Seorang bayang, banyak orang tak kira. Nampak, ada tapi ada dia bukan ada yang sebenar. Ulama sufi nak pandang ada sebenar apa? Ada yang mustaqil. Apa makna ada mustaqil? Bersendirian. Siapa yang ada macam wujud yang macam ni? Allah Ta'ala saja. Tunggal. Adapun ada lain semua terikat. Kita terikat dengan Allah Ta'ala. Semua terikat. Ada Allah Ta'ala tak? Dia yang mengikat, bukan dia terikat. Ya, dia tempat berpaut, dia tidak berpaut pada siapa. Itulah wujud yang hakiki. Itu dia panggil wujud yang hakiki. Lawan dia, kita ni adamun mahdum pada hakikatnya. Daripada segi zatnya, tiada disifatkan dengan wujud serta Allah SWT. Bila disifatkan, dibanding dengan Tuhan habis. Sebab tu bila dia berjaya, terlenyapnya pandang pada makhluk, maknanya dia telah terbuka dengan Tuhan. Kalau dia nampak makhluk lagi besar lagi, kerana dia belum terbuka dengan Allah. Dia masih hayal lagi nampak. Kalau terbuka dengan Tuhan, baru dia lenyap segala yang lain. Itu maksudnya. Dia macam makan juga, dia dapat makan spesial, tak nampak lagi yang lain. Tapi kalau dia tak nampak lagi, bedal dia dapat dia kan. Dia nampak yang sedap, habis dah. Yang tak sedap, dia tak perasan. Tak bergerak pinggan. Apa? Dia nampak yang lebih sedap, lebih besar. Maka dia ada sedap yang paling sedap menghadap hadrat Allah Ta'ala. Itu kesedapan yang paling nikmat yang telah didapati oleh orang yang telah diberikan. Apakah kita boleh dapat? Boleh. Buat hikam yang akan datang. Jangan kata tak. Aku ni boleh tu. Siapa kata begitu seolah dia nak lemahkan kuasa Tuhan. Ya. Di kalangan para awliya besar-besar tu ada yang asal penyamun buat dia tu. Rompak buat dia. Biar Tuhan tarik dia, pum. Martabat dia tinggi di sisi Allah. Sebab sifat Tuhan, Allahu yang istabi ilahi mai. Dia boleh tarik, siapa dia nak tarik. Nanti dia minta dalam doa. Allahumma ja'alna minal muradin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kau tarik ke hadrat engkau. Minta. Tak asal Melayu ni, dah hati minta pun. Minta, ya Allah, engkau tariklah hamba-Mu yang hina ini ke hadrat. Kerana jikalau mensifatkan dengan wujudnya saya adalah ilmu, itu bersekutu. Kalau kita kata makhluknya ada, dah sama taraf kita dengan Tuhan ada lah, pada hakikat. Habis ada ni bayangan dia, majas sandar. Ya. Dan diwujudkan, maka iaitulah menafikan bagi ikhlas tauhid. Kalau kita kata kita ni macam Tuhan ada macam Tuhan, ada nama berbilang lah. Itu dia kata walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun yang standing setara dengan Allah Ta'ala.
Nisbah sifat ni tak sama taraf sifat Tuhan, qadim kita bahas. Zat Tuhan qadim kita bahas. Tak sama taraf. Allah Ta'ala tunggal dalam menjawat jawatan ketuhanan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Mana menjawab jawatan ketuhanan, sebenarnya Dia saja. Ya. Maka wujud ketuhanan apa? Wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki itu sifat wujud Tuhan. Mana wujud yang tidak didahului ketiadaan dan takkan bertemu dengan ketiadaan, Dia yang mengawal, Dia yang mengontrol. Ada pun wujud kita ni majaz, sandar dia. Ambil sandar bayang je lah. Macam air pipe. Tahu air pipe kan? Batang pipe tu kan, kalau kita pergi hardware, kita beli, kita perak batang bosi tu, mana ada air kan? Pipe mana ada air. Tapi kenapa dinamakan dia air pipe? Sebab sandar je. Air daripada takungan simpanan tu lalu je kat dia. Lalu kat dia je, nisbah lah kat dia air pipe. Padahal pipe tak ada air. Kalau batang tebu tu ada air pun. Ni batang pipe bersih air, mana ada air. Tapi kenapa dia dapat nama tu? Sebab lalu je kat dia. Lalu kat dia diisnadkan, disandarkan air pipe. Pada hakikat dia, itulah kita. Pada hakikat nampak disandarkan perbuatan tu kita sebab apa? Hikmat nak sandarkan dosa atau pahala. Bila kita buat nampak benda kebaikan, dapatlah dia pahala. Kalau sebaliknya pun dapatlah sebaliknya. Tapi pada hakikatnya semua adalah milik tu, hak dia belaka. Ya. Itu boleh betul-betul ikhlas tauhid. Mana ikhlas dalam mengesahkan Allah Ta'ala. Pandangan dia, i'tikad dia bersih. Barulah bila bersih, layaklah dia menduduki tempat besar al-jannah, syurga Allah Ta'ala. Ya. Kedua syurga dia. Satu di akhirat. Ya. Innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Takkan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Maka bersih ni yang paling besar tauhid dia. Tauhid am, tauhid khas, dia kena bersih. Bila dia bersih, akhirat dijamin syurga, di dunia pun dia dapat. Apa dia? Dunia syurga yang segar, makrifat yang sebenar. Yang dibincang ni. Supaya terbuka dia, berlazat dia dengan Allah Ta'ala, rohani dia sentiasa dengan Tuhan. Habis. Allahumma ja'alna minhu. Habis. Dan kata setengah orang yang arif, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi. Allahumma wafir lana ya Rabbana. Fa inna khayra kulli Allahumma ja'alna minhu. Wajazid qulubana 'ala an-nazar wa sujud hatta yankashi